Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zairi, ERPH Admin. Hari ini saya akan menerangkan ERPH versi 6 yang dahulunya adalah versi 5. Dan kali ini kita akan menerangkan bagaimana penggunaan versi 6 yang baru, iaitu penggunaan RPT di dalam ERPH. Sebelum itu saya minta tuan-tuan klik butang subscribe dan tekan butang loceng sebagai menyokong ERPH versi baru ini. Okay, Alhamdulillah. Hari ini saya akan terangkan bagaimana penggunaan RPT di dalam ERPH. Untuk kali ini RPT telah diwujudkan bersama dengan ERPH. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, RPT ini telah pun dibincangkan bersama dengan pihak SIC dan BPD supaya RPT ini ada bersama dengan ERPH, supaya yang seterusnya kebaikannya adalah untuk guru-guru merancang apa yang diajar sepanjang tahun. Jadi untuk kali ini RPH di dalam RPT telah digabung jalinkan bersama untuk memudahkan penggunaan RPH digunakan secara telus dan lebih mesra pengguna. Untuk kali ini dalam RPT kita telah sediakan sebanyak 10 RPT. Maksudnya dalam RPH itu sendiri terdapat 10 jenis RPT yang kita dapat wujudkan. Di bahagian paparan butang RPT ini adalah sebagai paparan yang perlu cikgu lihat untuk cikgu paparkan. Sekiranya perlu cikgu print, dia boleh paparkan berdasarkan bilangan. Sekiranya cikgu mengajar 3 RPT, tuan-tuan boleh klik 3 RPT supaya paparan hamparan di dalam RPT ini akan wujud 3 lah. Okey, sini ada tekan 3 yang akan wujud 3 RPT. Dan untuk cetakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh memaparkan, mencetak sebanyak 3 sajalah, tidak perlu sampai 10. Jadi untuk itu mudah untuk tuan-tuan lihat secara keseluruhan. Okey, baiklah. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan RPT ini digunakan bersama RPH. Okey, baiklah. RP ini seperti sedia maklum, kita akan rancang peringkat awal rancangan kita untuk 1 tahun. Contohnya tuan-tuan mengajar matematik, tuan-tuan hanya perlu klik pada bahagian subjek. Okey, typekan kata kuncinya sahaja, kita type saja matematik. Okey, dia akan memaparkan subjek matematik di dalam item ni. Okey, kita lihat dulu. Dia ada keluar paparan okey matematik. Kemudian klik pada tahun. Okey, tuan-tuan mengajar tahun 3, klik saja tahun 3. Dia akan automatik akan baca RPT ini berdasarkan matematik tahun 3. Sekiranya tuan-tuan mengajar 2 subjek yang lain dan RPT yang kedua, tuan-tuan boleh klik lah. Sekiranya tuan-tuan mengajar subjek sains, klik saja sains. Okey, kemudian pilih saja untuk tahun berapa, tahun 2, klik tahun 2 lah. Okey, saya akan tunjukkan dahulu tahan untuk matematik tahun 3. Okey, bila tuan-tuan klik di sini, okey, dia akan memaparkan semua topik dalam matematik tahun 3. Itu topik 1 sehingganya topik ke-9. Jadi untuk tujuan kali ini RPT kita kena rancang. Contohnya minggu pertama tuan-tuan ingin menggunakan tajuk nilai nombor. Jadi di sini dalam 1 minggu kita sediakan 3 kotak lah. 3 kotak untuk SK dan 3 kotak untuk SP. Okey, untuk SK ni tuan-tuan boleh gunakan 1, 2 ataupun 3 lah terpulang. Sekiranya menggunakan 1.2 boleh tulis 1.2. Jadi untuk yang SP ni tuan-tuan akan lihat bila tuan-tuan klik, dia akan memaparkan semua SP daripada 1.1 tajuk pertama hinggalah tajuk 9. Dan tuan-tuan boleh rancang di sini. Sekiranya tuan-tuan ingin memilih SP 1.1 dan 1.2, tuan-tuan hanya perlu klik sahaja ataupun type dalam bentuk nombor sahaja. Tidak perlu menaik ataupun memilih secara keseluruhan. Jadi cukup sekadar 1.1 dengan hanya menaik bentuk nombor. Contohnya di sini telah diterangkan type nombor SP pilihan sahaja. Tidak perlu klik secara
detail. Tapi sekiranya tuan-tuan rasa ruangan yang disediakan untuk satu minggu mencukupi, tuan-tuan boleh gunakan kaedah begini, 1.1 dan 1.12. sekiranya tuan-tuan ingin mengajar dua elemen SP sahaja berdasarkan SK 1.1 terpulang, tetapi cukup dah memadai dengan menulis nombor, kerana untuk penerangan ni kita telah ada di dalam ERPH itu sendiri, penerangan secara detail di dalam SK dan SP. Jadi dalam RPT cukup sekadar dengan menaik nombor sahaja 1.1 dan 1.12. Sekiranya tuan-tuan menggunakan lebih daripada tu, tuan-tuan ada topik yang memerlukan sampai 1.1 sehingga 1.16, jadi agak panjang, hanya perlu menaik saja, tidak perlu dipaparkan keseluruhan. Dan sekiranya tuan-tuan ingin juga menggunakan secara detail, tidak ada masalah, boleh sahaja menggunakan. Okey, untuk bahagian SP hanya cukup sekadar menulis item itu. Okey, seterusnya, sekiranya tuan-tuan mengajar subjek sains, begitu juga kaedah sains, hanya menggunakan apa yang terdapat di dalam sains tahun 2. Sekiranya tuan pilih sains tahun 2, dia akan keluar secara automatik item-item sains tahun 2. Jadi untuk itu tuan-tuan boleh menggunakan kaedah yang sama seperti matematik tadi, hanya menuliskan 1.1 hingga 1.14 sekiranya tuan-tuan ingin mengajar perancangan tuan-tuan sehingga 1.1. Cukup sekadar untuk menaik nombor saja. Sebab itu kata tadi untuk SP ni cukup sekadar untuk menambah. Dan untuk tuan-tuan untuk tahu apakah SP yang terlibat, tuan-tuan boleh lihat kembali dengan klik saja 1.1 itu merhati, mengelas, mengukur dan komunikasi. Jadi paparan ini kita boleh lihat kembali apa yang telah kita pilih. Jadi untuk itu mudahlah tuan-tuan untuk merujuk kembali apa yang pilihan yang telah dipilih tadi. Jadi untuk itu proses pemilihan RPT ini berdasarkan SK dan SP sahaja. Jadi untuk itu tidak ada yang lebih, yang detail, hanya cukup sekadar itu yang telah dibincangkan bersama dengan pihak pegawai PPD dan juga SIC. Jadi untuk itu di bahagian catatan ni juga tuan-tuan boleh catatlah sekiranya tuan-tuan menggunakan bertema ataupun item-item yang perlu tuan-tuan ingin isi di dalam penerangan SK dan SP ni. Jika perlu isi saja. Dan untuk kaedah ini sekiranya tuan-tuan menggunakan mungkin pentaipan tuan-tuan tu agak panjang dan memerlukan jarak yang panjang, kotak yang lebar, tuan-tuan boleh gunakan kaedah ALT Enter untuk menaik satu ruangan kotak sahaja tanpa melibatkan kotak yang lain. Jadi gunakan kaedah kemahiran ALT Enter di keyboard tuan-tuan untuk mewujudkan ayat yang panjang di dalam satu kotak yang sama tanpa melibatkan kotak yang kedua. Jadi sebenarnya satu kotak Google Sheet ni boleh mewakili banyak baris, bukan satu baris tetapi lebih daripada satu baris. Tapi tuan-tuan kena tahu kaedah menggunakan pada keyboard ALT Enter. Tuan-tuan sekiranya menaik menggunakan Enter biasa saja, dia akan turun ke bawah. Jadi tetapi tuan-tuan sekiranya menggunakan kemahiran ALT Enter, tuan-tuan boleh menggunakan satu kotak dengan pelbagai baris yang akan automatik saiz yang mengikut ayat yang dipaparkan. Jadi untuk itu bahagian RPT telah wujud di dalam ERPH dan tuan-tuan digalakkan menggunakan tapak besi baru ini untuk perancangan yang lebih fleksibel dan mudah. Jadi untuk itu perancangan RPT ini akan dibawa minggu ke minggu. Sekiranya ada perubahan, tuan-tuan hanya ubah di sini saja. Sekiranya ada berlaku pemantauan dari pihak luar, daripada Nazir, daripada SIC, pegawai PPD, dia akan rujuk RPT dan RPT itu telah pun sedia ada di dalam ERPH. Jadi mudah tuan-tuan untuk melihat supaya topik atau perancangan tuan-tuan tidak lari pada apa yang telah dirancang dekat awal tahun. Jadi untuk itu penggunaan RPT cukup mudah, hanya sekadar mengisi item-item ini sahaja.
Dan tarikh-tarikh ni tuan-tuan boleh ubah sekiranya di sebelah pantai barat tarikhnya bertukar pantai lain, hanya klik 2 kali dan tukar sahaja tarikh yang sedia ada di dalam ni. Okey, untuk minggu-minggu ni, tahun ni kita ada 43 minggu, telah pun siap 43 minggu, dan tuan-tuan hanya perlu ubah sekiranya tarikh ini ada kesilapan, klik sahaja dan ubah sahaja mengikut kalender yang dipaparkan. Okey, untuk kemahiran satu lagi saya ingin tunjukkan di sini ialah bagaimana kita ingin mengubah gambar ataupun menukar banner di dalam ERPH. Untuk bahagian makluman tuan-tuan dan puan-puan, hanya ubah di sheet menu saja. Sekiranya gambar ini ingin cikgu ubah, tukar gambar yang berkaitan dengan gambar anda di sheet menu. Caranya begini, klik saja pada kotak sel ni, kena klik dahulu sekiranya ingin ubah gambar cikgu, klik saja di sini, klik pada insert. Okey, klik pada image, pilih image in cell. Mesti pilih image in cell. Klik saja di sini. Kemudian tuan-tuan boleh upload. Okey, sekiranya ada gambar tuan-tuan upload, boleh masukkan upload. Okey, upload sahaja. Okey, dalam mana-mana paparan gambar. Okay, contohnya saya ingin gambar ini, upload sahaja dan secara automatik gambar di dalam ni dia akan berubah. Okey, gambar ni contoh. Kemudian tuan-tuan tidak perlu lagi ubah di bahagian sheet harian kerana dia akan bertukar secara automatik berdasarkan apa yang kita tukar di sheet menu menggunakan image in cell. Begitu juga banner ni. Okey, banner ni tuan-tuan boleh tukar juga di paparan menu sahaja dengan cara insert image in cell. Pastikan tuan-tuan klik dahulu dalam kotak ni, insert image in cell. Okey, pilih sahaja gambar daripada mana. Okey, kemudian klik sahaja mana-mana paparan. Okey, sama ada paparan mana-mana yang tuan pilih dan kita upload, maka dia akan memaparkan banner daripada yang telah cikgu uploadkan tadi. Okey, contohnya begini. Okey, dan di dalam sheet ini dia akan turut sama berubah berdasarkan apa yang dipilih di sini. Jadi untuk itu, bagaimana kita nak mengolahnya berdasarkan kaedah beginilah. Kalau tuan-tuan menggunakan warna ni, okey, pilih warna ni. Okey, dan tuan-tuan akan lihat perubahan dia akan berlaku apabila tuan-tuan besarkan sel di sini. Semakin besar sel yang ditarik, dia akan semakin besar lah. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.